Destinasi keempat jejak Rasul di Republik Rakyat Cina ialah Ningxia, satu daripada 5 wilayah autonomi penduduk minoriti Cina. Yinchuan, ibu kota Ningxia, mempunyai sejarah lebih 2,000 tahun. Dari sinilah Maharaja Cina yang terkenal Shi Huangdi memulakan pembinaan tembok besar Cina. Wilayah Ningxia seluas 66,000 km persegi menampung lebih 5 juta penduduk yang majoritinya Islam. Islam sampai ke sini bermula kurun ke-7 melalui pedagang, pakar pertukangan dan sarjana yang datang dari Asia Tengah. Menurut anggaran, satu masa dulu wilayah Ningxia mempunyai beribu-ribu masjid. Bagaimanapun sekarang, jumlahnya hanya tinggal 2,700. Kami mengunjungi Masjid Shiguan, satu daripada 132 masjid yang masih berdiri megah di kota Yinchuan. Masjid ini terletak di kawasan rumah bangsa yang mempunyai kira-kira 10,000 penduduk Islam bangsa Hui. Menurut penduduk setempat, Masjid Shiguan dibina pada 1996 di atas tapak masjid lama yang berusia 300 tahun. Tanpa diduga, kunjungan kami ke masjid ini disambut besar-besaran oleh kira-kira 100 umat Islam tempatan. Nurani kami tersentuh, gembira bercampur terharu apabila disambut mesra wajah-wajah saudara seagama yang tidak kami kenali sebelum ini. Kehadiran kami turut diraikan Haji Habibullah, Imam Masjid Shiguan. Kemesraan dan kegembiraan yang terpancar pada setiap wajah ini jelas menunjukkan betapa agama Islam yang sampai ke sini lebih 1,300 tahun lalu masih tersemat kukuh di sanubari umatnya. Masjid Shiguan adalah simbol kekuatan umat Islam yang hidup harmoni di kalangan penduduk bukan Islam di kota Yinchuan. Kami diberitahu hampir setiap masjid di wilayah Ningxia, terutama di kota Yinchuan, mempunyai kelas pengajian atau madrasah. Ini bagi memenuhi keperluan pendidikan agama bagi kira-kira 1,6 juta umat Islam di Ningxia. Di Masjid Shiguan, selain madrasah, pihak masjid turut menyediakan asrama untuk penuntut luar bandar. Selain golongan remaja, Madrasah Shiguan turut menerima penuntut yang sudah berumur dan yang telah berkeluarga. Ketika kunjungan jejak Rasul, kira-kira 20 penuntut tinggal di asrama. Untuk mendapatkan sijil, mereka perlu menamatkan sekurang-kurangnya 3 tahun pengajian di sini. Ketika ini masjid-masjid di seluruh wilayah Ningxia mempunyai kira-kira 6,000 penuntut yang apabila tamat kelak akan menjadi ahung atau imam, guru dan pemimpin tempatan. Kelas pendidikan agama diadakan di sebuah bangunan tambahan. Pada waktu-waktu tertentu seperti selepas solat, kelas-kelas seperti ini turut dihadiri penduduk Islam berhampiran yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan. Kelas-kelas agama di masjid ini diarahkan dalam bahasa tempatan. Ia diterajui guru-guru berpengalaman yang mempunyai pengetahuan agama yang kukuh. Setakat ini Madrasah Shiguan telah berjaya menghantar 2 penuntut tempatan untuk menyambung pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Petaling Jaya.
Penduduk tempatan juga menyimpan hasrat murni untuk ke Mekah satu hari nanti. Sejak 1985, kira-kira 1.600 penduduk tempatan berjaya mengerjakan haji. 因为咱们这个地区的经济比较往后一点，85年开始淘金的，那时候每年人数很少，就几十人。这几年呢，随着咱们这个改革开放啊，各族人民包括穆斯林生活都改善了，好了，淘金人越来越多了。咱们现在去年走了270个人。 Perbelanjaan ke Mekah berjumlah 23.000 yuan atau kira-kira 12.000 ringgit. Jumlah ini besar memandangkan mereka adalah golongan petani dan peniaga kecil. Namun, ini tidak menghalang cita-cita murni mereka. 现在淘金的报名人越来越多了，咱们今年有报名，中地报名的1600多了，加油！ Kesukaran dan kesempitan hidup sebaliknya menjadi pendorong umat Islam tempatan untuk terus berusaha memperbaiki diri dan kesejahteraan ummah. Kawasan perkuburan umat Islam tempatan ini terletak di bahagian belakang Masjid Shiguan. Tulisan Jawi turut diukir pada batu nisan. Kerajaan Ningxia telah mewartakan kawasan sekitar Masjid Shiguan khusus untuk kegunaan masyarakat Islam tempatan. Selain kawasan perkuburan ini, tanah masjid turut digunakan untuk keperluan lain seperti madrasah, pejabat dan kediaman kaki tangan masjid. Telah menjadi lumrah alam yang hidup pasti akan mati dan yang datang akhirnya akan pergi. 宁夏对马来西亚这个是有什么感觉？看来到宁夏来是感情非常厚，是工作非常踏实。每次来我感觉他都各情人士啊，跟穆斯林群众一块做礼拜啊，一块聚会，还到咱们有些这个阿育学校、经学院都去看一看，这个是对我们很大的鼓舞。So every time when I met Muslim brothers from Malaysia, I feel very happy, and we have a common language. We have the same belief, so we talk in harmony like brothers. Keakraban dan kemesraan yang terjalin di Masjid Shiguan membuatkan hati kami berat untuk menghadapi detik-detik kepulangan. Ningxia yang terletak di utara Republik Rakyat Cina pernah dianggap wilayah termiskin satu ketika dulu. Bagaimanapun sistem pertanian moden yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu berjaya menghijaukan kawasan yang dahulunya gersang. Ningxia adalah wilayah otonomi masyarakat Islam bangsa Hui. Dianggarkan separuh daripada 20 juta umat Islam di Cina berbangsa Hui dan majoritinya pula tinggal di Ningxia. Kru jejak Rasul berkenalan dengan Ma Weren, 48 tahun. Petani Hui ini tinggal di perkampungan Ta Chiao di pedalaman Yinchuan. Hui adalah keturunan Cina beragama Islam berbanding Han, keturunan Cina bukan Islam.
Hui dan Han berkongsi bahasa dan budaya yang sama, kecuali yang bertentangan dengan Islam. Wajah serta perwatakan Hui dan Han sukar dibezakan. Untuk memberikan identiti Islam, kaum Hui meletakkan perkataan Ma yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW di awal nama mereka. Ma Werin mengusahakan sawah padi dan kebun sayuran sebagai punca pendapatan. Sejak wujudnya sistem pengairan yang sistematik, beliau mampu mengusahakan tanahnya hampir sepanjang tahun. Bertani dan berternak adalah pekerjaan tradisi masyarakat Hui di Ningxia. Untuk memaksimumkan penggunaan tanah, masyarakat di sini turut membina kolam ikan dan rumah hijau atau greenhouse. Perkampungan Daqiao adalah hasil projek penempatan semula petani yang dianjurkan oleh kerajaan. Berkat usaha gigih, kehidupan masyarakat petani Hui di sini lebih terjamin. Namun kehidupan yang telah berubah sedikit pun tidak mengubah tradisi dan kepercayaan mereka. Rumah-rumah di perkampungan ini dibina dengan bantuan subsidi kerajaan. Rumah Ma Werin cukup selesa dengan 2 bilik, ruang tamu, ruang makan dan dapur yang dilengkapi peralatan asas. Walaupun kebanyakan petani di sini miskin, tetapi berkat doa, usaha dan tawakal, keluarga Ma berhasil meningkatkan taraf hidup keluarganya. Bagi Ma Werin, takwa adalah senjata utamanya. Wilayah Ningxia kini tidak lagi dihimpit kemiskinan. Zaman di mana penduduk terpaksa tinggal di dalam rumah tanah liat telah berlalu. Mereka tidak perlu risau mengenai kekurangan makanan. Pelbagai projek yang sedang giat dilaksanakan menjamin masa depan penduduk tempatan, terutama komuniti Islam Hui. Kru Jejak Rasul meneruskan pengembaraan ke daerah Sha Po Tu yang terletak 120 km di selatan Yinchuan. Sha Po Tu cukup terkenal di kalangan penduduk tempatan dan pelancong, walaupun lokasinya jauh di pedalaman Ningxia. Ini kerana hanya di sinilah pengunjung berpeluang menyusuri Sungai Kuning dengan menaiki rakit yang diperbuat daripada kulit. Rakit kulit ini lazim dilihat di kawasan ini. Ia adalah pengangkutan tradisi yang digunakan penduduk tempatan untuk menyeberang Sungai Kuning yang terkenal. Rakit ini satu-satunya kaedah pengangkutan kerana ketika itu tidak ada jambatan yang membolehkan penduduk di kedua-dua tebing sungai berulang alik. Sejak 1984, rakit kulit kambing telah dijadikan tarikan pelancong sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan. Tanpa rakit kulit kambing, tidak mungkin pelancong sanggup bertandang ke ceruk tanah besar Cina ini. Dan tanpa rakit ini, tidak mungkin kita berpeluang menyaksikan warna sari kehidupan di pedalaman Ningxia yang menarik dan unik. Mengemudi rakit kulit kambing di Sungai Kuning yang kadangkala deras memerlukan kemahiran. Bagi penerbit Jejak Rasul yang telah dibesarkan dalam suasana desa, tugas ini tidaklah begitu sukar. Namun, ia tidaklah sehebat pengayuh rakit kambing profesional. Setiap rakit mampu membawa 4 penumpang dewasa. Ia memerlukan kulit daripada 10 hingga 15 ekor kambing untuk dijadikan pelampung.
Kulit kambing terpilih dirawat dengan bahan kimia terlebih dahulu sebelum dijemur selama beberapa hari. Kerana proses membuatnya rumit, hanya 2 rakit mampu dihasilkan dalam masa sebulan. Kru jejak Rasul seterusnya ke daerah Yongning, kira-kira 20 km di selatan bandar Yinchuan untuk mengunjungi sebuah masjid lama. Masjid Najiahu yang dibina pada 1524 masih dalam keadaan baik. Berbanding Masjid Shiguan yang dikunjungi kru jejak Rasul sebelum ini, Masjid Najiahu yang berusia lebih 400 tahun ini memaparkan seni bina tradisional Cina dan digabungkan dengan seni kaligrafi tempatan yang unik. Warna-warna biru, hijau dan putih adalah simbol keharmonian, keamanan dan kesucian. Manakala ukiran yang bertemakan bunga melambangkan hubungan erat masyarakat tempatan dengan alam ciptaan Tuhan. Kami sempat berkenalan dengan Muhammad Ismail Ma Chen, 81 tahun, yang telah menjadi imam Masjid Najiahu selama 40 tahun. Beliau juga mengendalikan kelas Al-Quran, fiqh dan tafsir di masjid ini. Masa yang beredar pantas tidak sedikit pun merubah kedudukan Islam di wilayah Ningxia. Wilayah Ningxia kini telah diwartakan sebagai wilayah otonomi masyarakat Islam Hui. Pintu Masjid Najiahu sentiasa dibuka untuk memberi peluang kepada pengunjung mengenali masyarakat Islam tempatan dengan lebih dekat. Masjid ini mampu menampung kira-kira 1,000 jemaah dalam satu masa. Bahagian dalamnya ringkas dan bercirikan masjid tradisional Cina seperti penggunaan kayu sebagai tiang, lantai, dinding dan siling. Tidak ketinggalan penggunaan seni khat yang diharmonikan dengan ukiran-ukiran menarik. Ciri-ciri hiasan ini telah wujud sejak zaman awal Islam di Cina lagi. Begitu juga dengan institusi madrasah yang masih wujud demi memastikan kesinambungan Islam di tanah besar Cina. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم